ayat Quran bahawa sekiranya kita bertanya kepada orang kafir musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan seumpamanya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, nescaya mereka akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang kafir musyrikin dulu, Abu Jahal ke siapa-siapalah yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tak percaya kepada Allah, tapi apabila ditanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhara syamsa wal qamar, yang mempermudahkan kepada manusia ni, yang Allah Taala menjadikan matahari dan juga bulan. Maknanya mereka percaya yang menjadi, yang menguruskan alam ini, yang mencipta matahari dan juga bulan adalah Allah. Alla yaqulunna Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Taala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila ditanya kepada orang kafir musyrikin dalam ayat yang lain, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir juga menyatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini dalam pengertian tauhid rububiyah. Tadi saya sebut tauhid Allah alif lam ra itu asal ilah dengan makna tauhid uluhiyah, yang mana membezakan di antara kepercayaan orang kafir dengan orang Islam, yang memasukkan orang yang mempercayai tauhid uluhiyah, iaitulah orang bila kita mati kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi orang kafir ni man khalaqas samawati wal ard, kemudian dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah, siapakah yang menurunkan air daripada langit, kemudian menyuburkan bumi. Bila subur tu bolehlah, maknanya berkembangnya pokok-pokok boleh tanam dan seumpamanya, dengan bila turun air hujan. La yaqulunna Allah, nescaya mereka akan menyatakan Allah. Adakah mereka selamat di negeri akhirat? Fa anna yufakun, Allah Taala sebut banyak 2-3 ayat ni, tapi mengapa mereka dipalingkan? Jadi ini tauhid rububiyah yang memisahkan di antara orang kafir dengan orang Islam. Tauhid rububiyah, semua orang percaya, semua orang yakin, sama ada mereka itu Islam ataupun tidak. Yang tidak menyelamatkan mereka di negeri akhirat, dunia dan juga akhirat tidak selamat. Cuma syahid perbincangan kita pada hari ini, ada ataupun tidak orang yang bukan Islam, terutamanya masyarakat jahiliah pada waktu itu, menggunakan nama Allah. Maksudnya orang kafir dulu, adakah mereka menggunakan nama Allah? Yang kita nak marah gila-gila sangat tu, kita tengok dulu sejarah. Adakah orang jahiliah, orang Arab yang tidak beriman sekarang ni, sama ada mereka itu Yahudi ataupun Kristian, mereka menggunakan nama Allah ataupun tidak pada hari ini? Ini yang saya nak jelaskan, supaya kita lebih rasional dalam tindakan-tindakan kita, dan jangan kita tuduh. Sebab semalam bila saya naik kereta, dia kata macam mana Tok Guru, dia kata macam mana ulama'-ulama'. Kita mesti kata orang kafir tak boleh. Walha ulama'-ulama' Tok Guru ni mereka ada juga hujah dia. Ada ulama' yang membenarkan dan ada ulama' tidak membenarkan. Ayat yang saya bacakan tadi jelas bahawa orang kafir sejak dulu, musuh zaman dah, menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalam ayat Al-Quran, awala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Bila tanya siapa yang menciptakan mereka semua, kita semua ni, la yaqulunna Allah, nescaya orang kafir menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Tak sebut God situ. Kalau God, nescaya dalam Quran ada istilah God, tapi sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan sahabat utusan kepada maharaja yang beragama Kristian, antaranya Maharaja Habsyah. Apabila Nabi menghantar Ja'far bin Abi Talib, sebelum itu Osman bin Affan,
dan isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi menghantar Ja'far bin Abi Talib, Nabi hantar juga sepucuk surat bersama dengan Ja'far. Nabi hantar sepucuk surat bersama dengan Ja'far. Panjang surat dia yang mengajak aslim taslam, antaranya kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Dan antaranya Nabi menulis ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Maknanya oleh kerana Najasyi Maharaja Hafsah beragama Kristian. Najasyi beragama Kristian. Lalu Nabi tulis ayat Al-Quran, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, dan seterusnya. Di mana wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang satu, di antara kamu kalimah itu, kami kalimah yang sama. Ayat itulah, jangan kamu sembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu syirik dengan Allah taala ni dengan segala sesuatu yang lain. Maknanya Allah yang satu, sama je. Muslimin dan muslimat sekalian, ini membuktikan kepada kita bahawa orang yang bukan Islam, di antaranya Syekh Fauzi Zafzaf yang merupakan pengurusi jawatan kuasa Perbandingan Agama Universiti Al-Azhar. Beliau telah menyatakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang bukan Islam boleh menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ni hujah dia, dia ulama besar, ulama Universiti Al-Azhar. Kita siapa? Kita siapa kita? Maknanya ada ulama yang kata boleh, dan ada ulama, ramai ulama lah, termasuk saya sendiri bukan ulama, tapi ulama-ulama Malaysia ni memang kata tak boleh. Saya baca tak boleh dulu, supaya kita ni jangan hentam promo memang kata sebab apa ni untuk guru kita. Yang tak sedapnya pula, dia kata kerana kita nak menarik orang yang bukan Islam, sekadar politik semata-mata, dan merosakkan akidah. Macam mana Tok Guru nak rosak akidah? Itu yang kita sakit. Kita nak berhenti dah berucap dalam tajuk ni. Tapi hari-hari Free TV, hari-hari radio, media massa sebut dalam masalah ini, seolah-olah kita yang tak berapa nak ke depan ni, walaupun kita tak sokong juga perkara ni, seolah-olah kita ni macam sokong membabi buta sahaja. Khalid Samad tu kira lah dia seorang. Janganlah kata atas jemaah kita ni ambil buah Khalid Samad. Khalid Samad ni dia pakai buah gitu, ialah habis dia. Tapi bagus juga saya sekalian bila Khalid Samad ambil sikap bahawa dia kata boleh. Dr. Makno Maruti yang mewakili Parti Keadilan juga, kenyataan akhbar sebagai ulama, dia doktor pengajian Islam, bekas pensyarah kanal Universiti Islam Antarabangsa. Beliau juga menyatakan orang yang bukan Islam boleh, dia kata. Termasuklah Khalid Samad, dengan tanpa sebarang takwil dah boleh sampai bila-bila. Sehingga ada orang yang bukan Islam tulis surat, dia kata selama ni kita cakap Pak Parti sikit apa sedia. Tengok Pak Suju pun hijau tau. Cak pun hijau. Dia kata apa ni, ada bukan Islam tulis surat. Dia kata selama ni kita sebut parti Islam, kita jadi takut. Sebut parti Islam kita jadi takut. Tapi alhamdulillah sekarang ni terbukti parti Islam ni memang sangat terbuka. Sangat terbuka dia kata. Dan kami ni dulu dia kata sokong DAP lah, Parti Roket, senang cerita. Sokong DAP mula-mula, tapi kemudian ni dok dia kata sokong lain pula. Tapi bila berlaku kes ni, kami anak-beranak habis akan sokong DAP semula. Itu kata dia lah. Tapi yang jadi masalahnya, ada setengah penceramah dalam radio TV